Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah la syarika lahu. Wa la haula wala quwwata illa billah. Allahumma la ilaha wa la yanfa'u zadda min tawsila. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat-nikmat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru lillah, hamdan lillah ala ni'amihi katsirah. Alhamdulillah di atas nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Alhamdulillah di atas nikmat nuzulul amtar, nikmat turunnya hujan. Alhamdulillah sebagai rahmatan, sebagai maghfiratan min Allah Azza wa Jal,
sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hujan yang banyak yang selalu turun menurun daripada langit, daripada semalam lagi dan sehingga waktu pagi dan siang hari, dan insya-Allah dengan apa yang ditakdir oleh Allah sehingga seterusnya beberapa hari, wallahu alam. Semua ini ialah satu rahmat daripada Allah, rahmat yang banyak yang besar kepada ibadis salihin, kepada hamba yang saleh. Semoga dengan hujan ini kita dapat berdoa supaya Allahumma arhamna, ya Allah rahmatkanlah kita. Dan kita berdoa semoga Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kita. Allahumma ya Allah sayyiban nafi'a, hujan yang memberi manfaat kepada kita dan kepada semua yang bernyawa dan bernafas, dan semua kepada pokok-pokok kayu dan semua yang berhajat kepada air. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah berilah hujan yang manfaat. Allahumma sayyiban hani'an, ya Allah berilah hujan, air hujan yang gembirakan kita, boleh kita selamat dan sebagainya. Allahumma suqya rahmah, ya Allah curahkanlah dengan air hujan ini sebagai suqya rahmah, cucuran. Nah, turunnya hujan rahmah dengan rahmah. Wala la suqya, Allahumma suqya rahmah wala azab, janganlah jadi suqya azab, jadi hujan yang turun daripada langit dengan air yang banyak sehingga menjadi azab, menjadikan tasab kepada kita dan membinasakan rumah-rumah, membinasakan tempat tinggal-tinggal kita. Waliyauzubillah min zalik, minta jauh. Sebab itu Nabi mengajar kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma suqya rahmah la suqya azab wala bala. Janganlah hujan yang membawa bala, bala petaka membinasakan kita, hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Allah kuasa nak boleh menurunkan bala kita dengan hujan, dan boleh menghancur, boleh membinasakan bukit-bukit yang tinggi ataupun padang pasir yang kering ataupun pokok-pokok kayu yang besar. Allah kuasa nak membinasakan dengan air. Kebanyakan dalam dunia ialah air. Walia Allahu akbar, sebagai nikmat Allah. Maka janganlah sebagai bala, sebagai hujan yang bala, wala gharaqin, dan yang tenggelam, membawa kepada tenggelam dan jadi namtuam begitu banyak. Sebab itu Nabi mengajar kita berdoa, Allahumma hawalaina, ya Allah turunlah di tempat-tempat yang lain. Di tempat kita alhamdulillah, syukur kepada Allah, Tuhan turun hujan kita cukupi. Jikalau nak banyak lebih pada faedah, maka turunlah di tempat yang lain yang perlu kepada hujan. Allahumma fil akam, pada bukit-bukit tempat tinggi-tinggi, pokok-pokok kayu. Wazirab, nah tempat bukit-bukit ada pokok kayu yang banyak yang berhajat, mereka itu boleh berhajat kepada hujan-hujan. Wa butunil audiyah, dan tempat menam, tempat tirap, tempat rendah-rendah. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah jikalau kita berhajat pada hujan ini, kita harap semoga hujan ini sebagai hujan ya rahmah. Wa yunazzil 'alaikum minas samaa'a liyutahhirakum bikum bih, supaya Allah menurunkan hujan supaya nak mencucikan dan hati-hati kita, menyucikan maghfirah zunub, dosa-dosa kita. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu masa dalam perang, dalam songkram Badar, Allah menurunkan hujan. Dengan hujan inilah Allah mengatakan liyarbita ala qulubikum, supaya nak kemahkan capu huwacai. Dan para sahabat, bandar sahabat hok songkram tu nak pu huwacai hai nak nen, supaya jangan gelecah, jangan hancur dengan seteru, dengan hasud dan syaitan, supaya orang mukmin dan sahabat boleh perang bertegak di jalan Allah. Liyarbita ala qulubikum. Kita dengan hujan seperti ini jangan lalai, jangan luam dengan ibadat, jangan luam dalam lakan.
Allah mengatakan menurunkan hujan liyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam, dan nak menetapkan keadaan tahu kita boleh berjalan ke depan. Sahabat Nabi SAW apabila Allah menurunkan hujan daripada pasir tak selesai. Kalau nak perang ni daripada pasir ni, kalau tak ada air tak kemah tanah, nak jalan pun susah. Tapi dengan rahmat Allah menurunkan hujan seperti ini, wallahu alam boleh ada banyak lagi dengan angin dengan apa. Tapi bagi orang, bagi sahabat, bagi para mukmin sebagai rahmah, sebagai nasrah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tegaklah, kemahlah pasir-pasir selesai. Sahabat pada besok ke dia boleh berjalan di atas tanah begitu kemah. Kita harap hujan seperti itu mengkemahkan hati kita dengan beriman pada Allah, menegakkan akidah kita dan tauhid kita, pegangan kita dengan Allah, dengan rahmat yang turun. Bukanlah hati kita ni masih jauh daripada beriman pada Allah, ibadat pun tak kemah mana, dan huacai kita dah huacai yang langle songsai dengan lakkan Tuhan. Sedangkan Allah menurunkan hujan supaya nak mengikatkan hati-hati kamu biar lebih kemah lagi. Wa yusabbita bihil aqdam, dan menetapkan perjalanan kamu ke depan, wahai para mukmin, wahai orang muslimin. Ini sewajibnya kita seperti inilah apabila kita dapat hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyejukkan hati kita, mengkemaskan hati kita dengan kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang betul, dan pegangan kita bukan pegangan yang lucu, yang apa tak kejak dan sebagainya, dan pendirian kita,ความพยายาม kita,การทำงาน kita sama ada terhadap kita dan keluarga dan sankum tu lebih mangkung lagi. Semua ini hujan yang Allah menurun ni, inna fi zalika, Allah mengatakan demikian ini adalah la ayah, satu ayah, satu sanyan, alamat, ayah. Nah, ni hujan ni ayah. Kita fikir tak? Ayah, tanda sanyan, decanupak daripada Praum Allah. La ayatan, satu ayah, liqaumin, bagi mereka-mereka yatafakkarun, yang nak mikir. Orang tak mikir gak dah. Hujan ni pun tak nak sabar dah, nak jalan mari susah dah. Hari ni hari Jumaat pun dah nak mari sembahyang, nak jamak di masjid, dan nak sabar dengan ibadat-ibadat waktu malam dan sebagainya. Ini adalah mujahadah di jalan Allah. Allah nak tusuk kita dengan sebab hujan. Alhamdulillah, berdoalah biar hujan ini membawa kita, membasahkan hati kita, mengejapkan hati kita supaya kita berjalan dengan syariat Allah yang lebih kemah lagi. Hujan ini adalah usul asal daripada makhluk-makhluk Allah. Allah menjadikan semua perkara dalam makhluk ini daripada al-ma', daripada hujan. Menjadikan manusia daripada air, dan menjadikan semua makhluk Allah daripada al-ma'. Sehingga Nabi SAW ditanya, daripada apakah Rasulullah? Allah menciptakan makhluk, qala minal ma', daripada air. Masya Allah. Dan Allah membinasakan dengan air, dengan kekuatan air. Ini pun banyak yang kita tengok dalam dunia. Allahu Akbar. Wahai hadiri Jum'ah yang dihormati oleh Allah sekalian, kita berhajat kepada kena memahami, tanpa khajai dalam lakkan bahasanya satu jalan yang boleh memplotpai kita daripada dunia ini, benar-benar yang boleh menyelamatkan kita dalam dunia kepada akhirah. Orang panggil tariqun najat, jalan yang menyelamatkan kita, hontan ti cak nampai suความปลอดภัย ความสงบสุข dalam sangkum, sehingga pas sapa di paralog dan wan akhirah ni gapo. Apakah satu jalan yang boleh menyelamatkan kita? Maka Nabi SAW satu masa dia naik di atas bukit Safa, yang mana kalau kita pergi Mekah ke bukit Safa yang tinggi itulah yang kita duk buat ibadat sa'i. Maka Nabi SAW naik di atas bukit Safa, wahai orang Quraisy, wahai kaum kerabatku, wahai ahli Makkah, bolehkah aku nak rayak satu cerita
satu berita. Adakah kamu tusaddiqun, musaddiqiyah, ataupun kamu ini ingin nak terima, nak membenarkan apa yang aku nak royak, satu perkara, satu kalimah. Maka Nabi SAW dia berkata, wahai mereka yang Quraisy, anqidhu anfusakum, inni nazirul lakum, sesungguhnya aku ini Muhammad SAW nazirul lakum, Nabi yang takziran, yang nasihat ataupun memberi peringatan kepada kamu, bersama aku ini adalah azab Allah yang akan datang. Siapa yang membenar, siapa yang masuk dalam Islam, agama Allah yang aku bawa ini, maka kamu adalah selamat daripada azab Allah yang begitu pedih. Artinya, duduklah tara manalah dunia dengan hujan, dengan apa, gembira, dengan kham, suk, samrang semua tu. Kalaulah kita tidak kenal satu jalan yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka, ulaika humul khasirun, mereka itu adalah sia-sia. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus salihat, dua perkara, kecuali mereka yang beriman dan amal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Allah berkata, inilah jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang kita membaca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada jalan aku ini, kepada jalan yang betul, siratal mustaqim. Maka Allah berkata, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uh, hendaklah kamu ikut. Jadi jalan yang betul ni, wahai ikhwani fillah, satu jalan so. Ya dunia ni banyak jalan. Dah, pian nak waktu jalan tu, pian nak nego jalan tu, puluh jalan nak nego. Pian nak naik bukit jalan tu, pian nak pergi nara jalan tu, banyak-banyak jalan. Tapi jalan yang boleh menyelamatkan manusia hanya satu jalan saja. Wa anna hadza sirati mustaqim mustaqima fattabi'uhu, adalah ikut. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang banyak. Kanan ni banyak dah, 1 2 3 4. Dek kiri pula dah jalan banyak. Hak betul jalan tengah. Nabi SAW satu masa dia berada dengan sahabat, dia garis di tengah ni, wa hadza sirati mustaqim, ini jalannya lurus. Kemudian Nabi garis di kanan begitu jalan yang banyak, belah lek kanan, lek kiri pula banyak. Dan Nabi berkata, umat aku ini akan berpecah kepada 73 puak. 73 ni tak masuk orang Yahudi dan orang Nasara, mengikutkan atibar ituถูกต้อง. Kerana orang Yahudi, Rasulullah berkata akan pecah 71, dan orang Nasara akan berpecah 72. Adapun umat Islam, umat orang panggil ummatul ijabah, akan berpecah kepada 73. Semua itu ialah ke neraka kecuali satu saja yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, apakah satu jalan ini yang selamat ya Rasulullah? Sahabat ni dia nak jalan selamat. Dia tanya, so kita di hari ni tak tahulah kita tanya gapo. Kita pernah tanya ke tak? Tok Imam, mana jalan selamat? Tok Imam, tak apa, main ngaji sejak. Kita mari tak? Bapa, mana jalan selamat? Jalan yang boleh menyelamatkan kita mana? Baba royak ke tak? Baba jawapan ke tak? Kalau beri jawapan, ia kena beri jawapan seperti jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan ni ya. Semenjak 1444 Hijrah, Rasulullah berkata, ini adalah jalan yang menyelamatkan kamu wahai sahabatku, sasa jalan saja. Rasulullah berkata, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu apa yang aku buat di hari ini dan sahabat-sahabatku buat. Ni ya satu jalan. Jalan yang banyak ini jangan turut. Jalan yang kiri jangan turut. Hanya satu jalan saja. Inilah wa hadza sabil. Qul hadza sabil, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku menyeru pada Allah. Ala basirah,
jalan ini jalan yang lurus, jalan yang nyata. Tidak ada segala bid'ah, segala apa-apa khurafat dan benda-benda sokak pro. Tak ada. Ala basirah, jalan yang betul, perongsai, cacin dari segi lakkan, dari segi neopatibat, dari segi akidah, basirah, cacin. Nak buat ibadat, basirah. Nak percaya pada Allah, basirah. Nak berpegang dengan Allah, bagaimana nak cia dengan Allah, akidah dan segala neutang yang kita nampak di hari ini. Manusia berkata, ni comel, dua, tiga. Ini adalah perkataan Rasulullah. Ini adalah cucu Rasulullah. Ini adalah pak darah Rasulullah. Ini adalah kaum kerabat Rasulullah. Adakah ada basirah? Adakah ความชัดเจนมีหรือไม่ ความชัดเจน yang sebenar daripada Allah, daripada Al-Quran, daripada Sunnah, daripada pahaman sahabat dan mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun manusia ni belum tentu ada basirah lagi. Kalau ada dalil, ada laktan, ada timah tipai di cacin, basirah. Ana wa manittaba'ani, aku sendiri iaitu Nabi, wa manittaba'ani dan pengikut. Punam dan pengikut, Tek-Ime dan pengikut, Tok Guru dan pengikut. Semua ini berhajat kepada basirah, ความถูกต้อง ความชัดเจน Maka sahabat, maka ulama mentafsirkan basirah di sini iaitu ala yakin, di atas benda yang yakin, ala wuduh, benda yang perongsai, cacin. Ada dalil dan ala laktan, boleh pisu ความถูกต้อง Inilah satu jalan yang yang Nabi berkata, jalan yang boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Allahu Akbar.ยิ่งใหญ่ kali. So jalan ni dah 72 ni kenapa mereka sesat? Ulama mentafsirkan kerana mereka mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan. Ni jalan 72. Bukan jalan yang pertama. Mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan. Ambil setiap panya sebagai atibai Al-Quran, atibai akidah, atibai hadis Nabi. Ambil setiap panya sehingga setiap panya ni berlawan dengan tuabutที่ถูกต้อง Itu yang pertama, mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan. Duduklah 72 puak. Ataupun menafikan ayat Al-Quran, patisit ayat Quran, patisit hadis Nabi SAW, hadis sahih, ringan tuktong, kita patisit lagi. Kita pergi cari hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang dibuat oleh manusia. Tapi hadis yang sahih direngan oleh Bukhari, oleh Muslim, kita tak pakai. Ini ความเสี่ยง dah bukan kata nak jatuh jadi kufur, tapi ความเสี่ยง duduk dalam 72. Dan kita mentakwilkan, mentafsirkan Al-Quran dengan otak kita, masuk dalam 72 juga. Jikalaulah kan atibai hak kita ni pai katup dengan lakkan syariah ataupun pai katup dengan ayat Quran, dengan sunnah Nabi, termasuk ความเสี่ยง ก็คือเข้าไปในกลุ่ม 72 เหมือนกัน Sebab itu Ibn Baz dia kata 72 ni orang kafir dan bukan semua kafir. Ada orang yang mengaku Islam tapi mereka silap. Jikalau mereka silap bab yang dosa yang membawa kepada kufur, dosa yang melakukan syirik sehingga keluar daripada agama Allah, maka termasuk dalam 72 akan pergi kepada neraka. Jikalau kesilapan dosa besar dia taubat, alhamdulillah. Kalau dosa besar dia tidak taubat, maka tahta masyiatillah, terhati kepada ความต้องการของพระองค์ Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah ingin nak azabkan mereka di akhirat, maka Allah kuasa dan boleh mengazabkan mereka. Tetapi dalam golongan 72 ni you ในภาวะที่เสี่ยง Tetapi satu yang selamat iaitu mengikut Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pahaman kita mengikut sunnah Nabi dan mengikut sahabat dan mengikut ulama yang diikrar, yang diyamrab oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka inilah pada khutbah yang pertama, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad.
La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, akidah yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka ini iaitu akidah yang dirab-rong oleh Nabi SAW, betul dengan Nabi dan betul dengan sahabat Nabi, dan cara berdalil kita, cara kita nak faham Al-Quran dan Sunnah mengikut Sunnah Nabi SAW. Cara nak faham kita akidah, nak faham Quran, nak faham Sunnah Nabi, nak faham benar lakam patibat ibadat kita ni mengikut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah wal jamaah ni dia membesarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, mendahulukan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan dia mentakhirkan akal. Akal ni boleh kita hormat pada dia, akal yang sempurna boleh faham akidah ataupun nas-nas yang sempurna. Agama yang betul, syariah yang betul akan diterima oleh akal yang betul. Kalau syariah betul molek, ada dalil, ada laksa cukup, tapi akal tak boleh terima, kena pergi beki akal lah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadi agama yang sebenar kemudian tidak boleh diterima oleh akal. Tamashat konsep panya di tukong ni dia boleh terima benar-benar. Kalau benar-benar tak boleh terima dengan akal, kita membesarkan akal, dak akal lebih kena. Quran tak kena, sunnah tak kena, hadis Nabi tak kena, sehingga kita dak plan khamai. Sehingga kita tukar khamai hak Tuhan. Kita tukar hadis dengan otak kita, membesarkan akal fikiran kita lebih daripada tawabut. Artinya akal ni mai pokatik lah. Mai pokatik. Tawabut itu tong akan diterima oleh setiap panya. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang dengan akidah yang betul dan pahaman mengikut salafus salih ban pecun hak pen toyang kita 300 tahun yang dirab-rong oleh Nabi SAW. Khairul quruni qarni, sebaik-baik korun aku, iaitu 100 tahun yang Nabi berada dengan sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian korun seterusnya 200 tahun kena pada sahabat dan tabi'in pengikut sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian 100 tahun yang ketiga 300 tahun. Kenapa Rasulullah rab-rong 300 tahun? Supaya nak jadi tua ciwat kita pada orang belakang, orang khalaf. Khalaf terbagi pada dua, khalaf yang betul dan khalaf tidak betul. Khalaf orang belakang yang betul ni khalaf yang mengambil cudjun pahaman mereka mengikut salaf. Adapun khalaf di belakang ini mendahulukan setiap panya ataupun menurut hawa nafsu dalam menyebar agama Islam, ini khalaf yang tidak betul dengan salaf. Sebab itu Imam Malik ia berkata, tidak akan ummah pracaca sutaiจะไม่มีความประเสริฐใดๆยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามบรรพชนรุ่นแรก. Siapa itu? Ialah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Malik radhiyallahu anhu, tua mazhab pada Maliki. Ada orang tanya, bagaimanakah Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ada puak tertentu, puak ni tak ada. Ahli Sunnah wal Jamaah Quran dan Sunnah. Siapa yang berpegang dengan Quran Sunnah walaupun puak mana sekalipun, ini adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, mengikut bab yang orang dulu. Bukan dulu tempat kita dulu dah. Orang dulu tempat kita yang kena ikut orang dulu di zaman Nabi dan di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada akhirnya Umar Al-Khattab orang yang kering dalam lakan. Dia tak suka orang main-main mari tafsir Al-Quran ataupun hadis Nabi dengan
setiปัญญา kami dia suka ke mari, kami dia เกิดความสับสน dalam masyarakat, dalam sangkum. Dia tak muh. Seorang sahabat nama Ibn Isil ataupun nama Subaik, dia mari tanya Umar, "Hey Umar, gapo ayat ni? Ayat mutasyabihat. Ayat ni pasal mana?" Umar jawab, "Dah pasal ni." Mari tanya pula, "Dah Umar, ayat yang kedua pasal mana ni? Nampak berlawan dengan ayat ni nak terima tak boleh? Dua setiap panja." Umar jawab, "Dah." Mari yang tiga pula, "Dah, hey Umar, kuamai ayat ni pasal mana?" Nampak temu nak main-main dengan ayat Allah dah. Pasal ni bukan Islam dah. Pasal ni bukan akidah yang betul. Aku nampak mu ni nak khiantiแล้ว, nak pukulแล้ว. Ambil Subaik hari ni pukul 100 200 nak kelap tua lagi. Tak lagi, tanya lagi. Hamba pergi pada negeri Iraq, duduk sore sanalah. Jangan duduk dan jangan sang kuamuai dalam sangkum. Tu Umar radhiyallahu taala anhu, kita di hari ni kita lepas satu perkataan sang kuamuai dalam sangkum, kita senyak ya, kita suka ya. Kita lepas satu hadis yang palsu, satu cutje, satu doa sekalipun panggil Habib di negeri Tunis, negeri mana sekalipun ajar selawat, dalam selawat itu ada syirik, maka kita masih bangga lagi dengan benda yang salah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dengan sahabat Nabi? Ajar selawat yang dalam selawat itu tidak ada sunnah Nabi, satu kalimah yang membawa kepada syirik, sedangkan kita orang kampung tak faham. Satu doa yang sebut nama jin, nama-nama yang kita tak faham, maka doa mengikut sunnah Rasulullah, kita senyap, kita diam. Kita menafikan sifat Allah yang berada dalam Al-Quran. Allah berkata, Allah ada sifat 1, 2, 3. Sifat ini tak masuk dengan akal kita, tak boleh terima, kita diam saja. Waliyazbillah min zalik. Sebab itu pada akhir khutbah ini, jalan yang selamat itu, terimalah apa yang diperintah oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW, dan pahaman itu penting sekali. Pahaman kita mengikut sahabat, mengikut tabi'in, dan mengikut ulama-ulama yang ada basirah. Dalam ayat Quran tadi ada basirah, ada ความชัดเจนในเชิงอุดมการณ์ในเชิงหลักการในเชิงปฏิบัติในเชิงความเข้าใจ tidak ada keratub dengan lakkan lak-lak dalam Islam. Adapun benda pelik yoi tak apa, kita pon-pron, kita boleh kita laklai boleh dah. Bismillah, baca Fatihah, ni bismillah dang, ni maidang, tak apa yang kita balah tu. Sapuh muka dengan tak sapuh muka tak apa. Hak tu benda pelik yoi. Benda pelik yoi ni ทำให้เราต้องการที่จะศึกษาต่อไป kata แต่ละอย่างนี่ ada หลักฐาน macam mana. ต้องการที่จะศึกษา hak ni satuวิชาการ dalam Islam ที่กว้างใหญ่ sebab tu YouTube mazhab pak tu, mazhab fiqh tu, mazhab yang หลากหลายในเชิงปฏิบัติในเชิงข้อปลีกย่อย sebab tu dalam Islam วิชาการni jangan kita ham วิชาการที่กว้างไกล tapi benda akidah, benda lakar, benda syariah ni kita jangan buat main-main, kita jangan pai ketub, kita jangan pai patisait. Walaupun Tuhan ni meluahkan dari segi lakkan patibat, tapi lakkan ความเชื่อ Tuhan dia cocok, lakkan patibat ที่ถูกต้อง dan การยอมรับ syariah ตัวหลักๆ ni kitaจะรวมไม่ได้เลย akhir ini marilah kita salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kita berdoa semoga hujan ini hujan yang rahmat, hujan yang bawa maghfirah, keampunan daripada Allah kepada kita. Allahumma ja'al hadzal matar rahmatan lana wa lil ibad waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma suqya rahmah لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا غرق. اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا هنيئا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
Muhammadan